Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram wa ashabihi al-udham syai'un lillah wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang dihormati Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan asatiza, tuan-tuan guru, para alim ulama, seterusnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, kita telah tiba ke 10 Ramadan. Kita bahkan meninggalkan fasa ataupun peringkat yang pertama dalam bulan Ramadan, iaitu 10 yang pertama dalam bulan Ramadan. Kita bakal mengunjungi 10 yang kedua dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Allah masih lagi memberikan kita kekuatan, kesempatan, kesihatan, rezeki kan kepada kita. Masa semua rezeki Allah bagi untuk kita meneruskan ibadah di bulan Ramadan. Semalam kita bincang tentang peringkat-peringkat puasa oleh Imam Al-Ghazali, berdasarkan kepada hadis supaya orang berpuasa ni dia kena jaga mulut dia, jaga perkataan dia yang diistilahkan sebagai qauluz zur, perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang tidak elok, yang tak bagus, boleh menyinggung perasaan orang lain. Begitu juga kepentingan untuk kita menjaga anggota tubuh badan, seperti kita kena jaga mata yang pertama, jaga lidah, jaga telinga. Kita bincang tentang saumul umum, puasa orang awam yang sekadar dia makan, dia tak makan dan tak minum, itu orang awam. Kita naikkan peringkat puasa kita sikit kepada puasa al-khusus, iaitu kita jaga anggota tubuh badan kita pun sama puasa, mata sama puasa, telinga puasa, hidung, mulut, lidah semua puasa. Kemudian kita sampai kepada puasa khususul khusus, kata Imam Ghazali, peringkat yang terakhir, yang puasa juga menetapkan niat dan hati dia, jiwa dia, berpuasa itu semata-mata kerana Allah Ta'ala, dengan rasa gentar, takut dan berharap kepada kemakbulan Allah, terima amalan dia dan keampunan Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan. Itu sebab Nabi SAW dan Jibril alaihi salam mengaminkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi naik ke mimbar. Kan? Salah satu yang diaminkan ialah apabila tibanya bulan Ramadan, celakalah orang yang apabila dia tiba bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Jadi satu kerugian besar kepada orang yang masuk bulan Ramadan tapi dia tidak berjaya mendapat keampunan Allah. Itu sebab setiap kali tibanya Ramadan, setiap tahun kita masuk Ramadan, kita kena berusaha untuk meningkatkan kualiti puasa kita. Kita sendiri boleh rasa sebenarnya tuan-puan, amalan kita ni macam orang yang, macam kita nak masuk pekso. Kita masuk pekso, tiba-tiba besok pagi pekso, contoh kita masuk pekso, kita pun buat persediaan apa semua pekso, tibalah hari waktu peperiksaan tu. Masuk waktu peperiksaan tu, bila nak jawab pekso tu, kita sebenarnya dah boleh rasa dah kita boleh jawab ataupun tak pekso tu.
Kita boleh rasa dah berapa keputusan kita akan ambil berdasarkan kepada persediaan kita. Macam tu juga orang yang meninggal dunia. Ketika mana dia dosa dah dicabut oleh Allah Ta'ala, dan dipanggil dan dicabut oleh Israel alaihissalam. Bila Israel datang dah bertemu dia dah tahu dah, aduh parahlah dia kalau dia banyak dosa. Allah syukur kalau dia masuk syurga. Dia sendiri boleh rasa amal. Allah mencipta perasaan itu, mencampakkan perasaan itu kepada diri kita, supaya kita ni tahu, sedari sejauh mana amalan kita, sejauh mana persediaan kita untuk kita bertemu Allah. Itu sebab kadang-kadang kita semayang, kita tahu kualiti semayang kita. Habis semayang kita tahu berapa peratus hari ini semayang. Hari ini puasa berapa peratus. Kita kalau muhasabah tu, sebab dalam kaedah kita kalau muhasabah balik, tengok balik berapa hari ni puasa ada tak mengumpat hari ni lah. Pandang pun tak elok berapa kali aduh hari ni puasa 70% hari ni markah contoh. Kita sendiri boleh rasa. Itu sebab kata Imam Ghazali yang terakhir ialah dia kena ada rasa takut dan berharap kepada Allah. Itu sebab Quran cakap khaufau wa tama'a. Khaufau wa tama'a. Dia takut dan dia tamak. Dia tamak ni maksudnya dia bersungguh-sungguh. Bila kena datang takut dulu pada Allah, baru rasa sungguh-sungguh memperbanyakkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Sebab hati dia gentar dan takut. Dia tak mau tamak dulu baru takut pada Allah Ta'ala. Maksudnya banyak buat amal, lepas tu baru rasa takut pada Allah. Tak mau. Dia mesti rasa takut dulu pada Allah, lepas tu tamak dalam melakukan ibadah dan beramal kepada Allah Ta'ala. Itu sebab bila terakhir peringkatnya kata Imam Ghazali, dia buka tu dengan rasa gembira sebab dia berbuka. Sebab orang berpuasa ni dia ada dua kegembiraan. Yang pertama inda fitrihi, ketika mana dia berbuka, tak ada siapa yang dia berbuka dia tak gembira. Semua orang berbuka dia gembira. Malah tak ada pun rasa tunggulah dan tunggu isyak lah berbuka. Tak ada. Tunggu maghrib buka puasa, dah lah disunatkan kita untuk mempercepatkan buka tu, segerakan berbuka dan mengakhirkan ataupun mentakhirkan sahur, menghujungkan sahur. Dan tak ada siapa yang tak gembira. Yang kedua inda liqa'i rabbi, ketika mana dia bertemu Allah Ta'ala. Orang puasa ni dapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Tak sabar dia nak berjumpa dengan Allah untuk menerima ganjaran daripada Allah. Wa anna ajzi bih, kata Allah dalam hadis. Allah bagi ganjaran orang berpuasa. Tapi walaupun begitu, lepas puasa tu, habis buka puasa, dia kena ada rasa juga risau dalam hati, rasa gentar, rasa takut. Sekiranya amalannya itu tidak diterima oleh Allah. Kemuncak kepada semua amal manusia ialah adakah amalan itu diterima oleh Allah ataupun tidak. Itu sebab amalan bukan disebabkan oleh kita masuk syurga, bukan sebab amal, tapi sebab rahmat Allah. Kita tak tahu dalam kehidupan kita ni mana amal yang Allah pandang. Kita tak tahu. Mungkin segala amal yang kita buat tu tak ada keikhlasan, tapi adalah satu amalan suatu hari mungkin kita ambil 20 sen je kita ambil. Tapi sebab 20 sen tu kita masuk dalam bokeh masjid, tabung masjid, sumbangan ihya Ramadan contoh kita masuk tanpa orang tahu, kita rasa itulah rasa ikhlas sungguh, dan rupanya amal tu yang Allah pandang. Dan disebabkan amal itu datangnya rahmat Allah Ta'ala, kita masuk syurga sebab satu amal itu. Subhanallah, kita tak tahu mana amal. Usaha kita ialah semasa di dunia ni kita kena rasa risau dan harap, ya Allah terimalah amal dia, ya Allah mutaqabbala, terima aku ni dalam mutaqabbala, dalam keadaan engkau terima aku wahai Allah. Okay. Jadi sesuailah dengan ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang pensyariatan puasa ni, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, iaitu orang yang bertakwa kepada Allah. Ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab dia bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takrif puasa. Tuan-puan, tentang takrif takwa. Sayyidina Umar ditanya pada Ubay bin Ka'ab, apakah itu maksud takwa? Dia tanya Ubay. Ubay dia tanya, wahai Amirul Mukminin, dia kata, pernahkah engkau berjalan di satu jalan yang penuh duri? Penuh kayak duri, dia kata. Sayyidina Umar kata, ya. Apa yang engkau lakukan wahai Amirul Mukminin? Dia kata,
Aku akan berjalan dengan penuh hati-hati supaya tidak terpijak duri itu. Apa kata Amirul Mukminin? Dia kata, Sayyidina Umar kata, aku berjalan dengan penuh hati-hati supaya tidak terpijak duri. Kata Ubay bin Ka'ab, watilkal taqwa. Itulah sebenarnya maksud takwa. Takwa ni maksudnya berjalan dalam kehidupan kita ni dengan penuh hati-hati supaya kita tak melakukan dosa kepada Allah. Duri itu macam dosa. Hati-hati itu perjalanan kita hidup. Kita risau, hati-hati supaya kita tak terjerumus dalam melakukan dosa kepada Allah. Itu senang maksud takwa. Siapa yang ada rasa risau, rasa takut pada Allah, bila nampak dosa depan mata, dia rasa takut pada Allah Ta'ala. Itu maksud dia ada ciri orang yang bertakwa. Dia rasa bersalah bila dia buat dosa. Kalau dia buat dosa pun dia rasa bersalah, kembali taubat suruh pada Allah Ta'ala. Kecuali pada dosa-dosa yang besar. Ni dosa-dosa kecil, dia risau pada Allah Ta'ala. Dia nak bertaubat pada Allah Ta'ala. Dia takut, sungguh-sungguh dia jaga diri dia daripada melakukan dosa kepada Allah. Itu ciri-ciri takwa. Itu sebab dalam Al-Quran Allah kata, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang bertakwa. Itu sebab Ibnu Abbas dia kata, karamud dunya al-ghina wa karamul akhirah at-taqwa. Kemuliaan dekat dunia ni kaya, duit banyak. Sebab tengok orang duit banyak, dimuliakan tak? Kalau saya pergi ceramah itu, saya pergi ceramah dekat hotel 5 bintang contoh, saya pun bawa kancil petak. Mama waktu saya kancil petak, saya pun bawa kancil petak. Lepas tu dia kata, Ustaz dah sampai ke belum? Saya on the way ni. Kan sampai beritahu saya, insya-Allah. Saya pun pakailah kancil petak sampai dekat hotel tu, sampai kat lobi. Orang kat lobi, jaga lobi tu tak bagi saya masuk. No, tak boleh. Lepas tu saya pun beritahu, ni contoh bukan cerita waktu, contoh. Kok kisah benar pun kebetulan lah. Saya pun telefon dia kata, saya dah sampai dah ni. Mana Ustaz? Aduh, dah sampai dah. Kereta kancil petak. Tengok bagaimana orang memandang dunia itu sebagai satu kemuliaan, mana kekayaan. Kalau kereta besar Lamborghini datang, copek kan? Macam mana orang bagi kemuliaan. Tadi saya tengok satu macam status orang. Dia rumah itu kampung. Rumah itu rumah itu rumah papan, tapi dia buat lift ke rumah itu, ada satu kereta mewah dia kata. Lepas tu dah dia dibuatlah kata-kata, orang tidak mengunjungi kamu sekiranya kamu ada rumah papan tu saja. Tapi orang datang mengunjungi kamu, termasuklah itik dan ayam, dengan sebab ada lift dan rumah mewah di rumah kamu. Macam tu sekali. Maknanya orang kat dunia ni dia memuliakan orang yang mempunyai banyak. Itu sifat dunia. Kita tak adalah nak boleh salahkan kan. Orang macam tengok orang kaya, orang raikan, orang ihtiram dan sebagainya, tak boleh salah. Tapi itu sifat dunia yang digambarkan. Sebab Nabi SAW, satu hari Nabi semayang. Bila Nabi semayang, Nabi bagi salam. Lepas tu Nabi bangun, gosok-gosok, buru-buru Nabi bangun. Nabi keluar daripada solat, keluar daripada solat selepas selesai semayang lah. Tak seperti mana kebiasaan Nabi. Sahabat tengok keadaan Nabi ni, apa konon Nabi kan. Kemudian sahabat pun tanya Nabi, ya Rasulullah, tadi aku tengok engkau buru-buru keluar daripada solat. Selepas solat engkau buru-buru keluar. Engkau ke mana wahai Nabi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku teringat di salah satu daripada rumah isteri aku ada emas. Zaman kita ni ada cincin lah, cincin omeh. Dia kata, aku cari, aku ambil dan aku sedekahkan, aku infakkan ke jalan Allah. Maknanya ke Baitul Mal. Itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kata Nabi, aku tidak mahu walaupun ada satu dunia di dalam rumah isteri-isteriku, dalam rumah aku lah, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat Nabi tentang dunia. Jadi karamud dunya al-ghina, dia kekayaan. Tapi kata Ibnu Abbas, karamul akhirah at-taqwa.
kemuliaan di akhirat ialah ketakwaan kepada Allah. Apa ketakwaan tadi yang mudah hati-hati daripada melakukan dosa. Bila Allah campak perasaan dengan hati-hati, takut buat dosa tu, takut pada azab Allah Ta'ala, itu kita ada salah satu daripada ciri ketakwaan kepada Allah. Allah tidak memandang, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala yanzuru ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak melihat kepada rupa kamu, tidak melihat kepada harta benda kamu, tetapi Allah melihat kepada amal kamu dan hati kamu. Nampak tak takwa tu? Takwa tu kayak mana? Kayak hati. Yang kedua kayak amal. Jaga amal daripada buat dosa. Jadi Ramadan dia tarbiyah kita daripada buat benda macam tu. Sebab puasa tadi, bila kita puasa, kita risau, cakap benda tak elok, astaghfirullahalazim. Nampak? Dia jaga. Takwa, ciri takwa. Tangan, ni bulan puasa ni kan batal puasa kan? Batal pahala puasa, tersesio puasa kan? Tangan, kaki, semua anggota jaga daripada dosa. Nampak tak? Ciri-ciri ketakwaan. Jadi benar Allah kata dalam Quran, la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu bertakwa kepada Allah. Okay. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, takwa itu ada 4. Ada 4 kata Sayyidina Ali. Yang pertama kata Sayyidina Ali, maksud takwa itu al-khauf minal jalil. Takut kepada Allah. Itu asas. Takut daripada buat dosa, takut daripada azab Allah, takut daripada kemurkaan Allah. Itu takut orang beriman. Orang beriman dia takut kepada Allah, dia makin rapat dengan Allah. Itu sifat takut. Bukan takut dengan takrif dunia. Kalau takrif dunia, takut tak nak rokek, nak jauh, nak elak diri bila takut. Tapi kalau takut dengan Allah, makin takut makin rapat, makin takut makin banyak amal, makin takut makin menghindari dosa. Itu sifat takut. Itu takut kepada Allah. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Beramal dengan Al-Quran. Kan bulan Ramadan ni kita banyak tadarus, orang baca Quran. Siapa yang baca Quran dalam keadaan merangkak, disebut dalam hadis dia dia dapat 2 pahala. Yang pertama pahala dia baca Quran, yang kedua pahala dia berusaha baca Quran walaupun dia gagal. 2 pahala dapat. Subhanallah, orang baca Quran. Dan tu Quran pula akan jadi syafi'an li ashabi. Dia akan jadi penolong, pembantu kita kepada siapa yang membaca Quran, khususnya pada hari dalam kubur lagi. Quran itu akan bantu kita. Start pada kubur sampailah hari akhirat, Al-Quran akan membantu kita. Al-Quran memberi syafaat kepada siapa yang membaca dia. Tapi Al-Quran bukan sekadar dibaca. Permulaan kepada Al-Quran baca. Second, kedua, kena tadabbur dan faham Quran. Pengamalan. Yang ketiga, yang terakhir ialah amal Al-Quran. Beramal dengan Al-Quran tu adalah mengamalkan ajaran-ajaran daripada Al-Quran. Apa yang ustaz-ustaz ajar, apa yang tuan-tuan guru ajar, itu semua adalah ajaran daripada Al-Quran. Itu yang terakhir. Sebab kata ketika ditanya kepada Aisyah, bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu ialah Al-Quran. Paling cabaran kita orang Islam ialah berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Sebab banyak godaan-godaan ni. Kadang kita pergi masjid, balik masjid kan diuji oleh Allah Ta'ala, rasa marah, orang curi selipar hilang pula. Mana selipar yang tadi hilang, marah pula, kena uji tu. Malah kata ulama, Ramadan ini sendiri satu ujian untuk kita. Dapat tak tempuh sebulan Ramadan tu, Di kita ni tak pernah lokang dengan ujian daripada Allah Ta'ala. Tu amal dengan Al-Quran itu adalah cabaran. Yang sesungguhnya kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, war-ridha bil qalil. Redha dengan yang sedikit. Dapat sedikit kena redha. Dapat banyak pun redha, alhamdulillah. Tapi dapat sedikit pun redha. Kadang-kadang orang gaji 1,000 ya, anak 5 orang boleh bosakan anak dengan gaji 1,000. Itu maksud keberkatan. Disebut keberkatan itu apa? Ziyadatul khair, iaitu kebaikan-kebaikan yang sentiasa bertambah.
Redalah dengan yang sedikit. Kadang usaha kita lebih, tapi dapat sikit, reda. Sikit itu juga reda dengan kesusahan. Sikit itu juga reda dengan kesakitan. Sesuatu yang kita mungkin rasa tak suka, kita benci, kita kena reda. Sebab kita hamba, hanya hamba Allah. Apa sifat hamba? Sifat hamba tu rela untuk diperlakukan apa saja oleh Tuhannya. Itu sifat hamba. Kalau kita sedar kita hamba Allah, kita rela diperlakukan apa saja oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, kau turunlah aku ujian, wahai Allah. Kata Sayyidina Ali, dah masuk 3 hari, dia relax, dia tak ada apa ujian kesakitan, tak ada ujian kesusahan sepanjang 3 hari dia ni hidup. Maka Sayyidina Ali karamullah wajah dia jadi risau. Sahabat pun tanya, kenapa engkau rasa gelisah, nampak gelisah ni wahai Ali? Kata Sayyidina Ali, kerana dalam tempoh 3 hari ni tak ada langsung ujian Allah bagi dekat aku, kesusahan, kepayahan. Dia kata, aku risau sekiranya Allah Ta'ala tidak memandang aku dalam tempoh 3 hari ni. Kata, maknanya Sayyidina Ali menganggap bahawa ujian yang datang, kesusahan, kesakitan yang datang kepada dia merupakan cara Allah memandang dia, melihat dia, memberi perhatian kepada dia sebagai hamba Allah Ta'ala. Okey. Dan yang terakhir, wasti'dad li yaumir rahil. Dan yang terakhir ialah bersedia untuk hari pembalasan. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak itu, orang yang bijaksana, yang pandai, ialah orang yang sentiasa bersedia menghitung diri dia dan bersedia untuk menghadapi hari kematian. Itu orang bertakwa. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiduplah di dunia ini seperti mana kamu orang asing dan ingin bepergian ke suatu tempat yang lain. Macam mana orang yang nak pergi musafir? Dia siap-siap bawa beg, dia komen-komen barangnya, sibuk pergi nak bawa ni, nak pergi mana ni, kau nak pergi mana? Dia nak pergi musafir ni. Kan orang tu kelihatan asing. Kita elok duduk rumah-rumah, dia diam elok rehat apa semua, dia pack barang elok nak pergi. Kau nak pergi mana ni? Dia nak pergi musafir. Kan orang tu asing, kelihatan asing. Kan? Sebab dia sibuk kumpulkan pakaian dia, baju dia, persiapan dia untuk nak pergi ke suatu tempat yang lain. Kita relax, kita rehat. Ya, kau buat apa ni? Orang itu dia kelihatan asing. Kelihatan asing apa? Sebab dia berusaha, dia kumpul amal, solat, dia baik solat sunat, jumpa Quran, baca, qiyamul lail buat. Orang mengumpet, dia ngelak. Orang fitnah, dia tak nak dengar. Orang mengumpet dalam grup WhatsApp, dia left. Orang tengok Facebook boleh mengganggu dia, deactivate Facebook. Orang tengok TikTok ni boleh merosakkan pandangan dia, pandangan mata dia, dia deactivate TikTok. Kan asing orang, asing. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Kata Nabi SAW, bermulanya Islam itu dia asing, dia akan kembali balik jadi asing sebagaimana permulaannya. Maka fatuba, bergembiralah orang yang asing tadi, yang dagang. Lafaz lain dagang. Dagang ni maksud asing. Asing macam mana? Dulu orang kalau saya kat Mesir dulu biasa, kalau dalam bas ko, dalam tramku ko, naik taksi ko, Arab ni, orang Arab Mesir ni mesti ada Quran dekat tangan dia. Ada Quran dekat tangan dia. Kadang jual majalah kat topi jalan, topi tu bulan Ramadan, ada Quran. Cuy Quran. Tu asing kan? Kalau kita buat kat sini lah asing dah. Suatu yang asing. Orang yang nak berpergian ke satu tempat ni, orang anggap dia satu yang asing. Nampak? Tapi jangan takut. Sebab kita dengan Allah, kita tahu kita dengan Allah macam mana. Kalau kita jadi seorang yang senang terjerumus dengan dosa, senang ya buat maksiat dan sebagainya. Kalau dengan perbuatan kita untuk deactivate media sosial itu adalah baik untuk kita, baik untuk akhirat kita, buat. Jangan takut. Kalau kita rasa left group itu boleh mensejahterakan fikiran kita, hati kita, jiwa kita, left, tak ada masalah. Sebab kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Hidup kat dunia ni macam orang asing. Kau dah bersedia nak pergi suatu tempat, mana tahu
Kan disebabkan perbuatan-perbuatan itu tiba-tiba kita dipanggil oleh Allah Ta'ala. Kita tak tahu bila kita akan dipanggil oleh Allah. Kita rancang nak buat apa? Kita rancang nak rumah besar, kita rancang nak kerja bagus, kita rancang nak naik pangkat, kita rancang nak kahwin, kita rancang nak dapat anak, kita rancang nak hidup sama-sama bini sampai tua. Itu perancangan kita. Tapi pernah tak kita merancang bahawa di sepanjang perjalanan kita nak sampai umur tua tu, ada satu yang pasti kita akan tempuh, namanya kematian. Mati. Yang belum tentu kita boleh sampai tua tu. Yang kita rancang nak kahwin sebulan depan ni, belum tentu kita sampai kahwin bulan depan. Sebab kita sentiasa setiap saat dan detik diselangi dengan satu yang bernama Al-Maut, iaitulah kematian. Rancanglah kematian, bukan rancang benda-benda lain. Maknanya keutamaannya ialah rancang kematian dulu. Maknanya kalau kita nak rancang kahwin, kita jaga betul-betul syariat kita, semayang jangan tinggal, zikir jangan lupa, semua benda-benda tu rancang, supaya nanti sampai, kalau tak sampai pun waktu kematian, waktu perkahwinan tu ataupun waktu kita tua, tapi kita tak pernah menyusah sebab kita sentiasa merancang kehidupan kita dengan sebab sebuah kematian. Sebab semayang macam semayang terakhir, poso macam Ramadan yang terakhir, baca Quran macam baca Quran yang terakhir. Macam mana kita rasa? Tak boleh nak pegang Quran lebih ni. Macam mana rasa baca Quran tu? Tak nak ropeh Quran tu. Risau. Orang yang mati tu kalau hidup balik minta sembahyang 2 rakaat. Kita ada kesempatan, kita kena ada wujudkan dan timbulkan perasaan begitu. Itulah yang disebut sebagai at-taqwa. Subhanallah. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum yang terakhir ni saya kongsi satu kisah daripada Syekh Ali At-Tantawi. Dia tulis dalam kitab Muzakirat tentang seorang lelaki bernama Syekh Sulaim As-Suyuti rahimahullah, seorang ulama. Dulu dia ni selalu belajar dekat sebuah masjid dekat Dimashq, berlaku di Damsyik, daripada sebuah kisah benar. Dia selalu ikut Syekh Syekh ni buat pengajian lah, seorang tuan guru dekat Masjid Dimashq. Dia duduk kat belakang sekali. Dia ni dah lama tak makan, 3 hari tak makan. Tuan-puan 3 hari tak makan, bukan poso buka poso lah. Dia tak makan langsung 3 hari, perut lapar sungguh, perut. Jadi dia rasa tu bila tuan guru cakap kat depan tu, dongar tak dongar lah. Tapi tuan-tuan jangan tak dongar, tuan-tuan poso buka. Dia tak makan 3 hari. Tok guru cakap ke depan tak dengar, antara dengar tak dengar. Tiba-tiba mulut hidung dia terbau something, sesuatu, hidung dia terbau sesuatu. Jadi dia pun keluar daripada masjid tu, dia bau menyebabkan kaki dia tu melangkah naik ke atas sutuh ni atap kan. Jadi kalau orang Arab ni rumah dia tu rapat-rapat, dia tak ada jarak-jarak macam itu. Siap ada pagar lagi rumah kita. Tapi orang Arab ni rumah dia rapat-rapat. Jadi dia naik atas atap ni, dia pun berpindah daripada satu atap ke satu atap mengikut bau yang harum dia bau tadi. Maka sampai dekat satu rumah, dia bau, rupanya bau tu bau masakan. Masakan. Dan dia turun rumah tu, dia masuk rumah. Ini orang tengah lapar, masuk rumah, dia pergi kat dapur. Rupanya dapur tu sedang jorang terung, robuh terung. Jadi bau terung tu dia bau. Dalam keadaan panih-panih tu dia ambil terung tu, dia gigit. Bila gigit terung tu, ada satu suara dekat telinga. Ittaqullah, takutlah kamu pada Allah. Dia letak balik terung tu yang dah gigit tu, letak balik terung. Dia istighfar kepada Allah. Dia berlari masuk masjid. Lagi masuk masjid, dia istighfar kepada Allah. Dia menyesal dengan perbuatannya. Dan dalam keadaan itu tuan-puan, Syekh yang dekat depan ni tadi didatangi oleh 2 tetamu. Seorang perempuan dengan seorang orang tua datang jumpa Syekh dekat depan. Burak-burak. Syekh ni pandang dia kat belakang. Syekh ni pandang dia kat belakang. Maka tiba-tiba Syekh Gamit panggil. Panggil.
Dia pun tok guru panggil, dia pun pergi. Orang yang ngaji pergi masjid, orang yang baik, yang soleh, dia pun Syekh pun panggil. Lepas tu dia kata, engkau dah berkahwin? Dia kata. Syekh Sulaim dia pun kata, belum Tok Guru, aku belum kahwin. Dia kata, okey, dengar baik-baik apa aku cakap. Ini ada seorang perempuan, dia kata, dia sudah kematian suaminya dan dia telah melepasi waktu iddah. Dia kata, dia datang dengan pakciknya yang merupakan satu-satunya penjaga dia, dan dia suruh aku carikan jodoh. Sekarang ni kau nak tak aku nikahkan dengan dia? Sulaim kata, okey lah. Dia redha lah. Nikah Tok Guru kan. Jadi nikah berlaku pernikahan, selesai nikah. Maka kata Tok Guru, sekarang ni kau ikut dia pergi balik rumah. Dia pun on the way ikut lah. Perempuan ni ikut perlahan, perjalanan perempuan ni ikut perlahan. Isteri dia tadi ni dan sah tadi ni ikut. Sini pakai niqab lah, pakai putah. Pergi masuk ke rumah. Bila masuk ke rumah, dia perasan tuan-tuan, rumah ni macam dia pernah masuk. Rumah ni memang rumah dia masuk tadi. Jadi dia masuk. Lepas tu dia, isteri ni tanya, abang lapar ke? Itu lah. Satu soalan, abang lapar tak? Weh, dia memang tengah lapar, tapi sebab dia rasa bersalah, rumah tu dia masuk, dia tak jawab. Jadi si isteri ni tadi, dia pergi dokek dapur, dia pergi tengok dokek dalam periuk tu, dia nak sodok terung yang dia rombuih tadi. Dia ternampak ada kesan gigitan di salah satu terung. Maka pun dia pun rasa pelik. Siapa yang makan terung aku? Maka disebabkan isteri ni tadi cakap macam tu, Sulaim ni tadi menangis teresak-esak. Dia menangis, sungguh dia menangis. Kemudian si isteri pun dia datang, kenapa menangis? Maka dia berceritalah satu-satu. Tadi dia lapar, dia naik atas, dia masuk, rupanya rumah kau. Sekarang ini dia kata, disebabkan ketakwaan aku kepada Allah, disebabkan rasa takut aku kepada Allah, hidayah dan petunjuk Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sahaja memberi aku terung, tetapi Allah mengurniakan aku seorang isteri yang cantik dan rumah untuk aku. Ngomong saya. Jadi itu kesan daripada orang yang takut kepada Allah. Itu kesan daripada ketakwaan kepada Allah. Apa maksud ketakwaan tadi? Dia hati-hati buat dosa. Kan dia hati nak terung tu. Kalau orang lapar, dia lalu hukum hudud. Kalau dia curi pun dia tak kena hudud, sebab dia lapar, dia tak makan. Malah ulama membahas tentang keharusan mencuri bagi orang yang lapar, tapi dia tak buat sebab rasa takut daripada Allah Ta'ala. Dia tak buat. Dan Allah bukan sahaja bagi dia terung, tapi Allah mengurniakan lebih banyak dan lebih baik daripada itu. Itu kurniaan bagi orang yang bertakwa. Carilah ketakwaan, dunia akan datang kepada kamu, InsyaAllah. Jadi saya rasa itulah cukup penutup untuk tazkirah saya sepanjang 4 hari ini di Masjid Negeri. Terima kasih atas perhatian tuan-puan. Saya berharap banyak manfaatnya untuk diri saya, pesanan untuk diri saya, dan pesanan juga untuk sama-sama kita amalkan sepanjang Ramadan. Semoga Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bin nuri 'ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.